Okey, jangan adjust dulu. Okey, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, clear tak? Clear. Okey, apa khabar? Salam Jumaat semua. Jadi, sebelum saya bergerak ke Penang, hari ni saya nak sembang santai dulu dengan anda semua sebab ada perkara-perkara hangat yang tengah berlangsung. So, boleh respon dengan saya terus di live ini sambil-sambil saya nak basuh motor je. So, siapa di kalangan anda yang akan ada di Penang hari ni? Besok dengan lusa. Siapa yang ada? Okey, mungkin ada yang tahu bahawa yang game di Penang perubahan sistem permainan dah dibuat, iaitu kita guna sistem liga, bukan lagi kalah mati. Alright. Satunya untuk meraihkan lebih ramai yang datang dari jauh-jauh, sebab kabarnya yang datang daripada luar Penang banyak. Jadi untuk memberikan lebih pengalaman bermain, jadi penganjur iaitu Bob Masuri setuju mengubah format permainan kepada liga. Okay, so kalau tak dengar suara cakap. Okay, jadi ada sekejap, saya adjust sikit kamera saya. Okay, so 3 perkara hari ini yang saya nak sentuh ialah satu, mengenai senarai pemain yang telah pun dikeluarkan untuk mewakili negara Sukan C. Kalau kita lihat daripada senarai itu, kan, kalau kita perasan 2 tekong Penang, 2 tekong Selangor. So, apa pandangan anda? Faisal, Zarif, Zuri dan juga Haziq. Dalam kata lain, 2 tekong kanan, 2 tekong kiri. Jadi okey tak okey 2 tekong kanan, 2 tekong kiri. Kemudian saya rasa tekong saya okey, kalau pandangan saya lah. Tekong saya rasa saya okey. Untuk feeder saya tak pasti. Sebab untuk listrik feeder, saya rasa yang mungkin lah ramai orang rasa lega lah melihat Uda dia di situ. Uda di situ. Uda dan Oni, kan? Uda dan Oni ada di situ, saya rasa ramai orang rasa lega. Sebab Uda memang form sepanjang kempen STL. Dan Oni pun kita tahu memang dia form baik lah. Malah Oni pun tengah popular dengan kes sangkut gigi kat jari tu kan. Iqbal pula, Aidil dan juga Acap. Ini yang ramai orang tanya lah. Patut ke Aidil dan Acap ada dalam skuad? Aidil kita tahu memang ada dalam listing sebelum ni. Acap setahu saya baru ada kot rasanya dalam listing tu lah. Jadi adakah 2 orang ini dapat menggalas tanggungjawab tu? Sebab nampaknya dalam kempen STL, kedua-dua mereka membawa pasukan yang tersingkir.
Jadi itu persoalan besarnya gitu. Untuk killer kita ada Afifuddin, Iqbal, siapa lagi? Siapa lagi dua orang killer Afifuddin, Iqbal, Hakim, Hakim KL. Hakim KL. Lepas tu seorang lagi. Siapa seorang lagi? Tolong komen jap saya tengok. Siapa seorang lagi kira Saya pun lupa. Kan? Sebabnya kenapa ia menjadi kerisauan ramai orang? Satu saya nampak sebab Thailand dah keluarkan senarai pemain. Ijat Bangau. Betul-betul Ijat Bangau. Ijat Bangau. Lupa saya Ijat Bangau. Okey, sebab apabila anda melihat senarai pemain, dah tengok belum listing player Thailand? Kita kalau tengok listing player Thailand tu, kita memang awal saya rasa lah kebanyakan orang macam Allah mampui. Dia akan jadi macam tu. Sebab apa? Listing Thailand ni Poncai masih ada. Poncai masih ada. Siriwat masih ada. Saya rasa Anuat je yang dah tak ada. Poncai ada, Siriwat, Patrapong, Tawisak Tonsai, tak silap saya Tawan ada kalau tak silap. Lepas tu ada seorang tekong, Allah, siapa nama Muhammad ni, yang mana bukanlah kita nak merendahkan pemain negara, tak, jangan salah faham. Cuma kita ni jenis realistik. Orang realistik ni kita boleh terima upset, tak ada masalah kan. Cuma yelah, contoh awak tengok meter minyak motor awak tinggal setakuk, agak-agak berani lah nak rem daripada Tanjung Malim pergi Jitra. Mesti tak berani kan. Macam tu lah sebenarnya. Walaupun ada je kemungkinan minyak setakuk boleh sampai ke Jitra. Ada tak kemungkinan? Ada. Contohnya apa? Contoh orang tunda sampai. Contoh apa? Contoh naik lori sampai kan. Memang ada kemungkinan tu. Cuma secara realistiknya lah. Tu cerita dia kan. Jadi persoalan besarnya ialah soal LC. Elok jangan ada. Ini je yang saya ada pun kan. Kenapa? Sebab dia lagi nak gerak pergi Penang kan. Jadi persoalan besarnya ialah, adakah barisan kejurulatihan kita masih orang yang sama? Ini persoalan besar. Sebab kalau listing pemain kita macam tu kan, jurulatihan kita masih orang yang sama, saya tak confident lah kita boleh pergi ke separuh akhir pun sebenarnya. Itu yang menjadi kebimbangan. Cuma kabar-kabarnya lah, Ijat Botak dengan ada 2 orang lagi dah mula membantu skuad negara kabarnya kan. Jadi itu satu perkembangan yang baik lah. Cuma adakah pasukan Malaysia sekarang ni masih dikendalikan oleh PSM atau dikendalikan oleh MSC? Satu. Jadi adakah jurulatih sedia ada akan dikekalkan? Adakah jurulatih sedia ada akan mengalami perombakan? Dan berlakunya rombakan, akan berlaku pula rombakan pemain? Kita tak tahu kan. Sebab apa tahu? Sebab kita tengok pada STL yang baru berlangsung kan, dikala ATM kalah dengan Johor kan, dalam keadaan yang macam tu, key player tak ada, tukar key player, masuk orang yang tak pernah pun main. Aiman tu dia tak pernah, Sukma pun dia tak pernah main Aiman Zakaria tu, Sukma pun dia tak pernah main. Tetapi dia ni
sama-sama naik dengan Haziq setahu saya di Skudai 10. Jadi dia memang boleh main sama dengan Haziq, tak ada masalah. Pengalaman permainan tu ada. Cuma permainan peringkat tinggi. Jadi saya rasa Aiman dia kena tunjukkan. Cuma isu dia masa hari tu lah. Masa Aiman mula masuk ganti Mukhlis, anda sebagai fan, macam mana anda masa tu? Kan? Ramai je yang macam habislah, kenalah kan. Siapa je yang berani nak mentakkan harapan, betul tak? Tapi yang kita lupa nak pandang masa game tu ni ialah not boleh pasal Aiman sahaja. Dia adalah tentang keberanian Siwak Bacan. Melakukan servis-servis confident yang memberikan kesusahan untuk pasukan ATM. Lepas tu kesilapan yang dilakukan satu demi satu oleh ATM juga menyumbang pada masalah tu. Okey. Kenapa saya bangkitkan perkara ni? Sebab macam saya cakap dalam live yang sebelum ni lah, ATM adalah satu-satunya pasukan kita yang training sepanjang tahun. Sepanjang tahun dan mereka jarang tukar pair. Dalam kata lain, sepatutnya isu serasi, isu sesuai main bersama-sama, benda tu dah bukan masalah besar untuk ATM. Tapi mereka juga masih melakukan kesilapan yang tak perlu. So itu yang menimbulkan persoalan kepada kita, sejauh mana pemain-pemain kita ni boleh nak survive dengan Sukan C ni. Okey, cuma mungkinlah ada satu berita daripada seberang, kabarnya Indonesia belum tentu menghantar pemain ke Sukan C. Kerana mereka juga bergelut dengan masalah pentadbiran di sana untuk tim nasional mereka. So kalau Indonesia tak hantar, atas kertas lah, kita mungkin nampak macam adalah sedikit kelegaan macam tu, dan memahami perangai staff ni. Memang mereka akan asingkan Malaysia dan Thailand daripada awal-awal lagi. Waalaikumsalam Haji. Waalaikumsalam. So macam saya kata dah, mengambil kira daripada staff, mereka memang confirm akan asing Malaysia dengan Thailand awal-awal lagi. Jadi pertemuan dalam peringkat kumpulan tu mungkin boleh dielakkan. Itu. Cuma Malaysia kena menang. Negeri Sembilan underdog tapi semangat pertahanan. Betul. Saya setuju. Along, sebab tu masa sebelum mula Champions Cup kita dah cerita pasal benda ni kan. Yang Negeri Sembilan adalah pasukan yang kita suka nak tengok dia main. Sebab dia orang punya game lain macam, semangat dia lain macam. Dan tak mustahil pun Negeri Sembilan akan ke final lah. Bagi saya untuk Champions Cup tak mustahil. Sebab kemasukan Haziq di situ nampaknya memang bagi impact. Pak Long pun semakin form, kan. Jadi saya rasa itu memang antara perkara yang menyumbang lah kepada kemampuan pasukan Negeri Sembilan lah kali ni. Jadi apabila Malaysia berhasrat menurunkan skuad muda contoh lah, saya sebenarnya okey, tak ada masalah. Cuma bagi saya lah, feeder senior kita sebenarnya ramai yang baik-baik. Contoh macam Pak Long Negeri Sembilan. Pak Long Negeri Sembilan baik. Bagi saya, kalau lah dia ada dalam skuad kan, Pak Long Negeri Sembilan dalam skuad, saya rasa pemain akan lebih confident lah. Saya rasa macam tu. Kalau contoh tu lagi, macam mana juga sebab entah dah, saya macam sebab bagi saya lah, tapi Kelantan memang macam perlu direhatkan daripada skuad kebangsaan. Saya rasa buat masa ni, sebab
Dia memang betul-betul tak perform tu. Kan? Dia betul-betul tak perform. Jadi kenapa dia orang kena ada dalam listing? Bagi saya tu satu persoalan besar agak ah. Kan? Adakah kerana memang dia orang sebelum ni dah ada dalam squad, maka sebab tu kena kekalkan? So nampak tak kesan apabila kejohanan kurang. Jadi bila kejohanan kurang, kita nak nilai tahap pemain tu jadi susah. Janganlah pinjam motor saya. Kalau pinjam motor saya nak naik apa? Ni je yang ada, cik. Jadi bila kita kata listing player tu kita dah dapat. Okay. Ijat sebagai killer confirm dah tak buat tekong kanan. Betul tak? Maksudnya Ijat Bangau akan dengan Faisal atau Haziq. Okay, Faisal, Haziq. So tekong killer yang kita ada boleh baling bola, Afifuddin. Afifuddin, Iqbal. Kan? Siapa tadi? Oh, Rizal. Rizal pula. Hakim, Afifuddin, Iqbal. So saya rasa lah, personally, dia patut ada Ayong kecil. Betul. Saya rasa Ayong kecil uda kat Palong ni memang sedap lah. Bila-bila yang memang kalau kita tengok macam Ayong kan dengan Hakim, diorang ni memang dah serasi dah sedap apa tu. Kan? Sebab dia dah terbukti bahawa Regu KL kalau main league satu state, memang Ayong Hakim collect lah. Tu memang bagi saya tu pair yang tak boleh nak nafi lah. Memang sedap lah. Kan? Ayong Hakim tu sedap. Sebab kita faham isu sebelum ni, isu pemain muda ni sebenarnya timbul kerana terdapat ura-ura bahawa Sukan C akan ikut format macam bola sepak, iaitu Sukan C hanya akan membayariskan pemain di bawah usia 23 tahun. Jadi tak pelik lah kalau kita nak list pemain muda pun. Cuma bila nampaknya tak jadi, Sukan C nak buat bawah 23 tahun. So bila Thailand list out players dia orang macam tu, dan kita pula acah-acah macam nak ambil apa tu, langkah positif lah konon barisan pemain muda. Boleh, tak ada masalah, tapi kita kena sulam muda sini panjang muda. Menarik kat tu kan, tapi pun panjang muda kan. Cuma itulah risiko yang kita letak dengan membariskan semua pemain muda macam ni. Saya risau ni akan menjadi sejarah hitam Sukan C kita, mungkin tak layak pun ke separuh akhir. Saya risau sangat benda tu. Bukan pasal saya memandang rendah pada kebolehan pemain tau, jangan salah faham. Tapi kita mengukur performance diorang. Kalau berjaya, alhamdulillah. Bukannya kita dah berjaya baru kita nak sokong. Tapi macam saya kata tadi lah, kalau minyak motor takat setakuk, takkan warna red pergi Jitra. Macam tu lah analogi dia sebenarnya. So saya haraplah keputusan akan diubah lah oleh pihak pengurusan. Sebenarnya saya tak macam kita katalah Sobey tak perlu ada dalam skuad. Okay, fine, betul kita terima kan. Sebab memang nampaknya dia tak form dalam STL lah, memang dia tak form. So kita boleh terima lah. Jadi kalau tak ada, tapi bila kita mengenepikan
feeder yang baik. Saya rasa tu memang satu keputusan yang tak apa nak tepat lah. Sebab kalau tengok keempat feeder yang ada untuk squad sana, cuma ni je dalam semifinal ni. Itu pun Penang tak bergantung pada Oni sepanjang masa. Penang bergantung kepada Zaim juga. Nampak tak? Jadi Zaim baik, kenapa dia tak ada dalam squad? Itu pun satu benda yang dia orang jawab juga lah bagi saya, kan? Betul tak? Betul tak Zaim baik, kan? Setuju kan kalau saya kata Zaim baik, kan? Zaim baik. Tapi kenapa dia tak ada dalam squad? Okay. So feeder Tekong. Untuk Tekong saya confident lah. Apa ni? Betul bang, supaya saya kena senaraikan pemain muda dalam tim. Dia ubah format. Okay. Format STL ni rumit lah nak kata, sebab benda ni melibatkan airtime, melibatkan kos untuk penganjuran tu. Sebenarnya airtime tinggi. Dia tak macam kita tengok dulu. Kalau macam dulu Sukan C ke Sukan Asia, dia boleh buat macam tu sebab setahun tu cuma beberapa hari saja event tu berlangsung. Jadi fun kita boleh kumpul tak macam tu, kan? Kecuali Astro berjaya convince lah lebih ramai sponsor. Sebab kita pun kena faham kekuatan kewangan Astro pun bukanlah besar mana, kan? Benda tu kita kena akur jugalah. Macam tu, kan? Kecil dengan Zaim baik. Betul. Jadi bagi saya cuma lah kecil injet, tengok apa lah, kan? Okay. Tapi Zaim bagi saya antara yang perlu dipertimbangkan ada dalam squad lah, kan? Macam tu. Okey, Zuri dan Haziq akan berfungsi bila ada balingan. Jadi saya haraplah sangat you latih, siapa juga anda lah, tolong lah beri tumpuan kepada latihan balingan ni sebenarnya. Sebab saya kesian banyak Tekong dipersalahkan tak boleh servis. Orang kata Tekong ni asyik sangkut je, kan? Saya main Tekong, saya main killer. Saya tahu masalah bila servis tak masuk, sama ada masalah tu datang daripada Tekong sendiri atau sebenarnya masalah tu datang daripada killer punya balingan tau. Itu yang susah. Apalah latihan balingan yang kita ada buat, itu benda yang sebenarnya kita kena tengok. Sebab tengok siapa tu, Rusdi, kan? Dia sebenarnya tak pernah main pun dengan Yao pun semua. Elok dia balik masalah pun, kan? Jadi kat mana sebenarnya masalah tu, kan? So dalam kata lain, pakai slipper Asadi, kan? Okey, mohon sponsor please. Kan? Okey. So itu isu pertama lah. Tapi bagi saya ini sebenarnya akan bertitik tolak semula kepada Cherry. Betul, Cherry pun baik. That's why saya katalah feeder pilihan kita masih besar lah. Masih banyak yang kita boleh buat. Sebab dia orang pun bukanlah tua mana pun, kan? Okay. Now on isu kedua, iaitu Champions Cup. Okay, pandangan anda, siapakah yang layak berada di pentas final? Sebab saya tahu apabila ATM terkeluar, ramai yang macam tak sangka ATM terkeluar. Lepas tu ada pula lah macam-macam nak cerita-cerita juga, kan? Alah, ni saja nak bagi peluang
kat Johor lah, apalah. Pemain main import tak payah ada kan. Dia pun satu isu lain juga tu kan. Import player nak kena ada ke tidak. Cuma macam balik pada soalan tadi lah. Siapakah akan layak ke pentas final? Nampaknya saya rasa lah setakat ni KL masih lagi calon yang ramai orang akan terima lah bahawa KL mungkin akan mengekalkan status. KL mungkin akan mengekalkan status. Kalau kita nampak KL pun sebenarnya macam relax je kan, tapi menang kan. Saya nampak macam tu. Sebab kita tak boleh nak tolak lah. KL punya team, dia punya teamwork dah sangat baik. Kesepakatan gelanggang tu dah ngam kan. So ini benda yang masih tak cukup kepada pasukan yang lain lah. Itu. Tapi again, keputusan upset tu tak pelik, mungkin akan berlaku kan. Sebenarnya kalau saya membayangkan kalau final KL Negeri Sembilan best. Cuma fokus ke sebuah panjang servis. Kan, tu je. Maknanya sebab panjang saya nampak. Satu game, dua game kebelakangan ni, time bola dia jadi, Masya Allah. Memang laju amat dia punya bola kan. So kalau dia boleh konsisten macam tu, saya rasa tak perlu nak dipertikai kan. KL layak ke sebagai inilah, sebagai finalis kan. Benda tu tak mustahil lah untuk berlaku. Jadi kalau tapi KL separuh jumpa Negeri Sembilan kan? KL separuh jumpa Negeri Sembilan ke KL separuh jumpa Melaka? Melaka Johor saya pun lupa. Tolong komen sikit, saya tak ingat. Tapi satu Hello Apik kanan. Awak jangan macam-macam sangat Tak, saya kan apa? Saya tengah basuh motor. Johor Melaka. Johor Melaka. So okey, Johor Melaka pun sebenarnya interesting. Yalah, selain daripada kehadiran Dal dekat situ, sebenarnya pilihan yang Melaka ada juga ialah dengan Yau. Sebab saya tengok Yau bila si Sedan bila dia dapat lambungan daripada si siapa tu? Rusdi tu. Berdosuk-dosuk juga dia punya servis kan. Berdosuk-dosuk. Cuma Johor akan berdepan dengan inilah cabaran lah. Sebab kalau dari segi sasaran sebab kecil, ya saya nampak macam tu juga. Tapi bukan balingan je long. Kalau Melaka lawan Johor, Melaka letak Dal. Secara teorinya kalau Melaka letak Dal, memang feeder Johor akan berjoget lah. Kita feeder Johor akan berjoget sebab bola Dal masuk ke feeder Jahat kan. So saya rasa tu akan memberi satu cabaran besar sebenarnya untuk Johor menghadap Melaka ni. Jadi if kalau katalah Melaka final, Melaka champ, Melaka layak ke separuh akhir, Melaka jumpa KL contoh katalah, dia akan jadi satu subjek yang menarik untuk diperkatakan. Sebab Melaka champ pada Divisi 1, tiba-tiba dia boleh naik ke Champions Cup dan kemudian membelasah pula yang lain-lain, layak pula ke final. Saya rasa itu akan jadi satu perkara yang menarik untuk diperkatakan lah. Macam tu. Sebab kita kena ingat Melaka punya player
Omar first punya. Omar tak ada dalam skuad kebangsaan pun kan. Suka sebab dua tim best pertahanan. Memang sedap ni. KL Negeri Sembilan sedap. KL Negeri Sembilan memang sedap bagi saya. Macam mana taktikal lah yang akan diguna pakai. Ini itu yang akan jadi inilah. Okey. Jadi macam kata tadi lah, Melaka listing players dia. Sidan buangan daripada PSM. Omar tak ada dalam senarai. Dal in out. Pun bukan dalam skuad negara. Killer kat situ si Rusdi. If dia orang berjaya menundukkan pertama pasukan KL, contohlah kata final. Sekali lagi dia akan jadi satu perkara yang akan jadi satu berbualan hangat lah, yang juga sebenarnya akan memberi gambaran sejauh mana je lah level pemain kebangsaan kita. Itu perkaranya lah. Baik, so isu nombor 3 yang kita nak bincangkan bualkan hari ini juga ialah tentang apa tadi? PSM. Sudah 2-3 hari ni saya pergi mana-mana je orang tanya kan. Ada PSM macam kan? Sen, PSM macam mana? Saya cuma saya boleh gelak lah. Saya boleh gelak. Kenapa saya boleh gelak? Sebab dimulakan oleh geng dalam PSM tu sendiri. Sudahnya PSM tu sendiri yang tercedok. Faham tak? Ingat masalahnya ditimbulkan daripada mereka tu sendiri. Apa ni? Satu bas pergi. Terbaik lah Negeri Sembilan. Sebab tu tiket habis. Okay. So, back to isu PSM ialah perkara ni dimulakan oleh yang dalam PSM tu sendiri. Pokku kan, Zubir, semua geng-geng ni lah kan. Dia yang mulakan ni pun kan. Just konon nak menyingkirkan Tok Mat. Lalas PSM tercedok. Dia orang nak tubuhkan entiti baru lah, apalah, gonggang. Tarik, lalas tercedok. So, apa naratif dia sekarang? Baik. Waalaikumsalam Munzir, waalaikumsalam. Sebab pandangan orang-orang lama dalam hal ni ialah dia orang rasa MSC takkan lama bertahan sebab PRU akan datang. PRU akan datang. Bila PRU akan datang, mereka melihat bahawa Presiden hantar power. Mereka melihat bahawa jangka hayat Menteri Belia dan Sukan Faizal Azumur ni tak lama sebab dilihat parti bersatu ni bungkus UMNO akan kembali menjadi juara. So kita akan dalam jangka if UMNO menang, BN menang untuk PRU yang akan datang di jangka pertengahan tahun ni, bulan 7, bulan 6 itu lebih kurang, barisan baru rombakan kepimpinan menteri akan berlaku. Jadi bila menteri baru naik, KBS kompom lah. Kalau kata BN menang, kompom dah UMNO dah kat situ. Jadi kalau anda lihat, kebanyakan pemimpin dalam PSM adalah mereka yang datang daripada UMNO. Jadi mereka baca bahawa Presiden akan dapat mempengaruhi menteri KBS yang bakal naik untuk menyingkir pula MSC dan membolehkan PSM kembali bernyawa. Waalaikumsalam Cik Abdul Talib, sihat So macam itulah lebih kurang senario bacaan mereka. Tetapi benda ni tak semudah itu sebab kita dapat lihat bahawa bukan sekadar Astaf, dengan istaf pun dah berdebus. Cuma siapa yang rajin baca dokumen dia akan mungkin faham bahawa istaf sebenarnya orang yang sama kan. Cuma kedudukan dalam hierarki tu je berbeza. Halim Kadir berada di mana, Boncai berada di mana ketika dalam istaf dan juga astaf. Cerita macam ni lah. Contoh macam awak bergaduh dengan anak jiran tapi abang jiran tu memang awak tak bergaduh pun, tapi abang jiran tu pun sama juga ambil tindakan kau. Macam tu lah. Sebab dia ni bersatu rumah yang sama macam tu orang-orang kuat yang sayangkan sepak takraw kan. Memang kita semua sayang sukan ni. Berapa kan? Kita semua sayang sukan ni. Jadi main pula satu isu baru ni. Istaf cuba mengubah pula sejarah sepak takraw.
mengubah pula tulisan mengenai di mana mulanya tertubuh ni semua. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Itu benda kita semua. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Jadi kita sekarang berada di kedudukan yang kalah sangat teruk tau. Kalah sangat teruk. Okey. Kenapa kita macam ni? Kita berada di fasa sekarang ni saya kata sebagai fasa weak people. Fasa orang-orang yang lemah. Fasa orang-orang yang lemah. So fasa orang yang lemah ni disebabkan oleh good times. Masa baik yang kita dah pernah lalui terlebih dahulu. Masa era kegemilangan kita tidak membangunkan orang yang baru dan bagus. Itu yang jadi masalah. Zaman kita tengah popular dengan Perelis. Sampai hari ni, senior-senior kita, otai-otai kita masih mentabik dada. Oh, zaman brother dulu, GP Perelis ini. Betul, itu good times. Tetapi semasa good times ini berlaku, ada tak PSM membangunkan orang? Tak, benda tu tak berlaku. Dan kalau ada orang yang baru cuba bangun, PSM akan cantas, PSM akan tolak, menafikan mereka. Inilah yang terjadi. Akibatnya ialah, di mana Tok Mat sekarang? Ketika semua masalah ni dia yang timbulkan di era dia, mana dia? Mana Tok Mat? Mana penyokong dia satu bas yang datang pergi AGM, PSM masa dekat Johor dulu? Mana pergi dia? Piala Isa, semua habis. So, apa yang akan jadi sebenarnya? Kita tak boleh hanya sekadar menuding jari. Tapi persoalannya adalah kita dah terlepas fasa membangunkan orang yang bagus untuk memimpin, untuk meneraju. Sebab apa? Sebab kita sebelum ni lebih suka bersifat monopoli. Dan inilah hasil dia apa yang dapat sekarang. Itu masalah dia. Jadi kalau kita nak terus menyalah-nyalahkan, bagi saya dah tak ke mana dah. Tak ke mana dah. Itu masalah dia. Now, apabila kitaran weak people create bad times, okay, orang yang lemah akan menyebabkan masa yang sangat teruk. Kitaran ni akan masuk ke cycle yang seterusnya, iaitu bad times create strong people. So weak people create bad times create strong people. So now kita sedang mengalami bad times. So bad times ini akan mula mencipta orang-orang yang baru, strong people. Siapakah strong people ini? Strong people ini can be anybody di kalangan anda yang sedang menonton. It can be sesiapa saja daripada yang akan mula meneraju persatuan-persatuan baru. Kita tak boleh simply kata Datuk Sumali ini memang dia pun dulu orang Tok Mat. Saya rasa ayat tu tak berapa tepat. Sebab kalau tanya saya, Datuk Sumali ni orang KJ, bukan orang Tok Mat. Dia orang KJ sebenarnya, kan? Jadi apa yang dia nak bawa? Apa naratif dia? Itu benda kita kena lihat. Cuma kalau dia nak bawa, tak semestinya atas nama PSM semata-mata. Ini benda kita kena jangan terperangkap. Sebab ramai orang yang cas-cas kononnya sayang nama PSM. Cas-cas ni. Cuba tengok balik komen-komen tu. Macam dulu isu syarikat rokok. Tapi lah kita kena terima lah bahawa syarikat rokok dah tak boleh lah nak buat benda tu semua. But it's not the end of the world. Banyak lagi syarikat-syarikat macam Emas Anwar dah membuktikan bahawa selama ni tak pernah pun syarikat emas nak taja sepak takraw. Persoalannya ialah siapa di kalangan kita yang sanggup nak buat paperwork, nak pergi jumpa penaja. Siapa? Ini persoalan dia. Faham tak? Kenapa saya pergi Penang hari ni? Kenapa saya nak pergi support game Bob Masuri? Sebab Bob adalah contoh orang yang dia bergerak atas kapasiti sendiri. Dia pergi jumpa seramai orang. Dia rajin update. Dia rajin jumpa sponsor. Dan dia membuktikan bahawa tanpa Tok Mat di Penang pun, dia masih boleh buat game yang grand. Itu. Dan matlamat dia pun ni, iaitu dia nak membanyakkan kejohanan. Dia nak menambahkan lagi sudut supaya ramai orang boleh buat. Saya rasa ini yang kita perlukan. Dan kita tak perlu ada seorang Bob. Kita boleh ada 10 Bob. Kita boleh ada ramai lagi orang yang bersemangat macam ni. Tak semestinya sikit je. Oh, ni bekas pemain. Tak boleh. Sebab bekas pemain, dia bekas pemain. Dia ada komitmen lain yang dia kena buat juga. Bekas pemain belum tentu dia boleh mentadbir. Bekas pemain belum tentu boleh jadi coach. Ini yang kita kena tengok balik sebenarnya. Supaya kita tak terperangkap dengan nostalgia. Ingat, good times dia akan create weak people. Bila kita hanya hanyut dengan good times sahaja.
Cukup-cukup lah duduk cerita zaman saya dulu. Tu yang dah berlalu sudah lah. Kan? Jadikan sejarah untuk rujukan. That's about it. Do something. Berjumpa balik. Bincang. Duduk. Rancang sama-sama. So apa yang saya boleh cakap buat masa ni ialah InsyaAllah lah kita pun tengah mengusahakan sesuatu di Bola Rotan TV ni. Minggu depan warga Johor, insyaAllah saya akan datang Johor minggu depan, sebab saya ada 2 benda yang saya cuba bawa ke negeri Johor. Saya akan collaborate dengan geng-geng sepak takraw kita di Johor untuk lakukan sesuatu lah, insyaAllah. Hari ni saya bergerak ke Penang hari ni. Malam ni saya ada di Penang dah. Jadi siapa-siapa nak jumpa saya malam ni saya ada di Penang, insyaAllah. Lepas Jumaat ni saya gerak masuk motor tu kan. Tadi saya akan cuba bawa ke zaman saya tak senang. Julian, itu memang cerita biasa kita dengar sebab 99% cerita berjaya adalah cerita kesusahan kan. Mana ada orang berjaya tanpa melalui kesusahan. Itu je benda tu. Jadi cuma bila kita hanya cerita susah, bila masa kita nak bergerak? MSC pasal kena bincang, fikirkan pasal takraw Malaysia anak muda. Ya, betul long. Sebab okeylah PSM ke MSC ke kan, kita masih bercerita pasal kumpulan pemain yang sama. Kita masih cerita pasal negara yang sama. Kita masih cerita pasal dana yang sama. Tu cerita dia. Jadi siapa betul, siapa salah, kita dah tahu dah. Yang salah memang Tok Mat. Habis dah. Khalas. Jangan nak panjang-panjangkan lagi. Nak hukum lah Tok Mat dan suku sakat dia. Dah. Apa susah. Jadi PSM MSC duduk bincang. Okey macam ni tak apa. Nama baru ke apa, bagus lah. Tak ada masalah. Sebab sekurang-kurangnya hutang-hutang PSM yang dulu, itu dah boleh tutup buku lah. Boleh buat cerita lain tau. Macam mana nak kembalikan zaman saya tu ke zaman sekarang? Tai pun takut. Badak, bukannya masalah nak kembalikan zaman tu. Kita tak perlu kembalikan zaman tu pun. Kita create sejarah kita. Kita create sejarah baru. And we create story. People tell our story tu, faham tak? We create history. Other people tell our story. Waalaikumsalam. Siam pun sebenarnya boring babe bila tak ada kompetitor. Siam pun boring bila tak ada kompetitor. Macam kita pergi game, awak 3 state, pergi game semua bakat baru. Awak rasa awak steam nak main, awak pun tak steam nak main. Kita bagus main, contohlah kita bagus, saya tak bagus. Contohlah kita bagus main, petang nak main dengan budak kecil lah. Sekali dua okey lah. Tapi bila selalu kita pun alamak muak pula nak main dengan budak ni. Macam tu. So cabaran dia bukan hanya pada PSM. Cabaran dia bukan saja pada MSC. Cabaran dia juga sebenarnya pada Istaff kena improve. Istaff kena angkat level. Barulah sepak takraw ni semua naik. Kalau Istaff tidak berusaha mengangkat level, tak ke mana lah. Satu kapal dua roda, siapa nak jadi ketua, buat buku baru, buat pemilihan secara terus amanah. Saya setuju. Maknanya kena buat satu pemilihan. So duduklah MSC, PSM ni bincang. Okay, fine. Tak apa, contoh kata, okey lah, ni Datuk suruh apa nama tu, yang Datuk Labuan presiden MSC sekarang kan. Okey, tak apa, you jadi presiden. Satu term 2 tahun je. Dia tak perform, singkir lah. Apa yang nak pening-pening? Ni bukan jawatan macam zaman Tok Mat nak sampai belah-belah tahun jadi presiden. Duduk kan. Okey, tak apa. Kami PSM, kami ada 12 pasukan. 14 negeri. 12 negeri. Of course lebih ramai daripada MSC. MSC cuma ada 6. Okey, tak apa. MSC you bawa 2 tahun. Kami PSM, kami sokong di belakang. Kita tengok 2 tahun macam mana. Kita tengok sukan si Vietnam ni macam mana. Boleh pergi tak boleh pergi? Tak boleh, you step down. Kita buat AGM balik, kita lantik baru. Apa susah? 2 tahun bukan lama pun. Apa yang kebulu sangat yang sampai nak pening-pening, buat apa? Lepas tu kita nak gaduh-gaduh. Nak buat apa ni semua? Tak payah. And kita memang boleh cerita lah, PSM dulu buat banyak benda. Memanglah PSM buat banyak benda. Dah berpuluh tahun dia je pegang, bukan ada orang lain pun. MSC baru. Macam mana dia nak buat? Dia pun baru mengangkat. Tu faham tak? Tetapi tak mustahil kalau usaha ni digembleng. Usaha ni 2 tahun sekali. Memang betul. Long, memang AGM kena patutnya 2 tahun sekali. Bukan macam zaman Tok Mat. Tok Mat masalah dia lah. Tok Mat, saya bukan nak kutuk Tok Mat. Tapi saya rasa Tok Mat dah buat kesilapan yang sangat teruk.
You can quote me. Memang bagi saya Tok Mat dah buat kesilapan yang sangat teruk. Apa dia? Dengan melantik ahli-ahli majlis yang tak sepatutnya ada dalam ahli majlis dan memiliki kuasa voting. Merosakkan benda tu. Akibatnya negeri-negeri semua rasa hopeless dengan PSM. Can we have different set of players and new coach, new leadership to present Malaysia? Possible. Benda tu tak mustahil, Tuan Mayor. Benda tu boleh, tak ada masalah. Benda tu memang boleh berlaku. But we need ample time to do so. We need to have a very good program to develop our own new players, new lineup, new coaches. Zoma, kita boleh benda tu. Saya yakin. Cuma kita tanam pokok hari ni, kita tak expect esok kita boleh terus dapat buah. Benda tu kita terima. It's a process. That's why saya kata we are now at the condition of bad times. So bad times somehow creates strong people. So proses creating strong people ni sedang berlaku. Tapi siapalah yang nak orang kata apa, membawa kepada ke arah pembentukan strong people ni? Speaking. Habis kata nak jadi staff kena speaking kan. So itu dia. Jadi bagi saya bila melihat pernyataan Datuk Sumali kata tak apa kita tunggulah mahkamah, it's just a waste of time sebenarnya bagi saya. Kita tunggu mahkamah ni. Bagi saya sebab staff sentiasa boleh berpusing kepada semua perlembagaan ni. Diorang boleh mainkan benda tu. Dia boleh mainkan benda tu. And semasa proses ni tengah berlaku, kita terus ke belakang dan tak ke mana-mana. Waste of time, waste of effort. PSM punya line up yang dah sedia, so-called sedia ada sekarang ni nak buat apa? Kita nak tunggu result tu. We're going nowhere. Rugi bagi saya rugi. Sebab STL next season dah kena plan. STL dah sign dengan PSM, bukan dengan MSC. So what? Macam mana nak teruskan kalau dia hanya berlega kepada perkara-perkara yang macam ni. Jadi di kesempatan nak masuk bulan Ramadan yang mulia ni lah, saya tak tahulah Long nak kata gila duit ke tak gila duit ke, wallahu alam lah. Sebab saya pun tak pernah duduk lah dengan diorang kan. Jadi to be fair, saya tak nak tuduh apa-apa lah dekat situ. Cumanya memang kita dengar banyak lah cerita-cerita tentang hal macam ni kan. Tapi bagi saya benda ni salah semua pihak. Termasuklah kita-kita ni juga, termasuklah pemain-pemain juga, termasuklah peminat-peminat pun. Sebab kita sebenarnya lebih suka tengok ready product. Kita lebih suka tengok benda dah atas meja. Kita tak nak pun terlibat dalam proses. Itu yang menjadi masalah. Bila panggil tak muncul, bila ajak tak datang, bila minta contribution semua benda nak free. Then how? Macam mana kita nak bangunkan benda ni? Difficult. Jadi semua ni dia memerlukan strong leadership. Okay, kenapa? Okay, ni part akhir sebelum saya nak settlekan motor saya ni. Okay, last part ialah kita ada masalah weak leadership. Kenapa weak leadership? Okay, bagi tahu saya. Bila kali terakhir kita mendengar kata-kata yang merangsang semangat seorang pemimpin sepak takraw kepada kita semua? Bagi tahu saya. Tak ada. Kita tak pernah dengar satu kata-kata yang memang dituturkan oleh pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu tentang ke mana kita nak pergi, apa yang kita nak bawa, apa yang kita nak capai. Tak ada. Yang kita ada dengar hanyalah tentang harapan-harapan yang kita pun tahu sebenarnya tak boleh nak pergi lah. Kenapa? Sebab kita tak nampak pun diorang turun padang cari dana sendiri. Long, bab dana tu saya tak risau. Sebab most of them ni politician. Diorang memang ada dana tu. Diorang memang ada dana. Ini bukan masalah dana kan. Tetapi kita bercerita tentang satu proses jangka panjang. Kejohanan yang ada sekarang terlalu banyak. Minggu ni saja saya dah kira tak kurang 10 kejohanan minggu ni. Ini bukan masalah penganjuran lagi dah. Ini bukan masalah. Tapi siapalah yang akan pergi main di 10 kejohanan ni? Apa development yang tengah berlaku? Gelanggang mana yang kita boleh pergi? Kita boleh tunjuk, wow, budak-budak ramai dekat sana sedang dibangunkan. Sedang dibangunkan bukan sedang main, sedang dibangunkan.
siapa di kalangan kita yang sanggup meluang masa petangnya pergi melatih budak? Berapa orang di kalangan kita? Memang ada betul, tapi berapa orang je di kalangan kita yang sanggup malam pergi tubi budak? Siapa? Kalau tak ada allowance RM400 daripada MSN negeri, siapa yang sanggup nak pergi buat? Siapa nak gerak? Satu daerah siapa yang buat? Cik Ismi Astab pun kalau kita nampak tulisan-tulisan dia, saya dapat menzahirkan lah yang dia tu memang sedang kecewa melihat yelah usaha dia selama ni bangun dekat Astab tu jadi cuma jahat kan. Kita dapat melihat lah benda-benda tu macam tu. Siapa je yang ada buat development? Tak ada. Inilah bendanya. Jadi saya harap lah sebenarnya sebelum Ramadan ni PSM, MSC carilah doa, bincang lah macam tu. Saya tak kisah pun saya ada ke tidak di antara kedua-dua tu, I don't mind. Sebab apa? Saya ada bola rotan TV untuk saya gerak. Saya tak kisah pun. But if you need me, nombor telefon saya dah siarkan banyak kali. Call lah, kita bincang lah, kita tengok macam ni. Sebab macam saya kata, InsyaAllah ada 2 program yang sedang saya cuba bawa ke negeri Johor untuk sepak takraw. Nak tahu apa, tunggulah nanti. InsyaAllah minggu depan saya akan ke Johor. Seminggu sebelum puasa tu InsyaAllah saya akan cuba singgah beberapa gelanggang di Johor juga untuk siri jajah gelanggang. Plus sebab saya ke sana untuk buat beberapa perbincangan dengan beberapa pihak di sebelah sana. InsyaAllah kita tengok apa yang kita boleh nak usahakan sama-sama. Okay, alright guys, saya rasa tu yang saya dapat kongsikan terlebih dahulu untuk hari ini. So good luck kepada semua pemain-pemain yang akan beraksi untuk separuh akhir Champions Cup. Siapa juga yang akan layak ke final, saya rasa anda layak lah. Sebab anda dah tunjukkan yang paling baik. Pada pasukan yang tak berjaya, biasalah menang kalah dalam satu kejohanan itu biasa. Kalah bukan maksudnya pengakhiran, usaha lagi. InsyaAllah ada rezeki itu Tuhan izinkan sampai. Kepada 12 pemain yang telah pun disenaraikan untuk pemain Sukan C Malaysia, janganlah hiraukan sangat tentang perspektif orang. Anda masih ada masa untuk baiki keadaan. Berlatih lah. Dan kalau anda hanya berlatih di tahap 40% sebelum ni, naikkanlah lagi supaya anda dapat buktikan bahawa anda sebenarnya selayaknya dengan lencana di dada. Macam tu. So pada PSM MSC, carilah titik temu, selesaikanlah cepat-cepat masalah ni semua. Alright, selamat Jumaat pada semua sahabat-sahabat semua. Ada jodoh bertemu kita. So geng-geng utara, nantikan saya di Penang. Malam ni insyaAllah saya sampai. Kalau ada yang nak ngeteh ke apa, Papa Roger on the way. Besok pagi jangan lupa semua siaran langsung saya akan buat di FB page Bola Rotan TV. Kejohanan Bob Masuri akan berlangsung 2 hari. InsyaAllah hari pertama qualifying, hari kedua peringkat kalah singkir. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.